أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتاح فافتح لنا وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضل اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته para muhibbin rahimakumullah yang dikasihi diridai oleh Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita peluang sekali lagi dapat kita bertemu di dalam kuliah zuhur kita. Harapkan para hadirin hadirat, para muhibbin, para pecinta majlis ilmu senantiasa di dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam jagaan Allah, dalam bimbingan Allah zahir maupun batin. Alhamdulillah, insya-Allah untuk tidak melengahkan masa, sambungan kitab Penawar Bagi Hati muka surat 50. Ini kitab Penawar Bagi Hati muka surat 50. Pada membicarakan fasal yang ke-6 dan fasal yang ke-7, iaitu pada menyatakan dua tangan dan dua kaki. Muka surat 50, perenggan kedua, ambil. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah sama-sama kita ikhlaskan hati kita mengaji kerana Allah, menjunjung perintah Allah, ingin mengetahui kelemahan dan kesilapan amal, ingin mengetahui kemaksiatan hati kita sendiri. Moga-moga ditunjukkan oleh Allah serta diberi taufik kepada kita untuk membaikinya, insya-Allah. Kata musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid darin amin ya rabbal alamin. Dan ada pun segala manfaat dunia, maka iaitu berusaha dengan dua tangan dan dua kaki itu pada mencari harta benda. Dah baca dah? Bawah sikit, dan jangan kau khianat. Perenggan bawah sekali. Perenggan bawah sekali, insya-Allah. Dan jangan engkau hamba Allah, ataupun dan jangan engkau wahai salik. Apa maksud salik ataupun murid? Dan jangan engkau salik ataupun murid, yakni orang yang berjalan kepada Allah dengan amal soleh, atau murid itu salik. Perenggan bawah 50, perenggan bawah. Tadi maknanya dua perenggan lepas daripada itu. Dan jangan engkau salik ataupun hamba Allah yang berjalan menuju kepada Allah dengan ibadat zahir dan batin. Kalau ditanya bagaimana untuk berjalan kepada Allah, apakah kenderaannya? Kenderaan untuk berjalan mendekatkan diri kepada Allah itu adalah dengan melakukan ketaatan zahir dan batin. Ketaatan zahir dan batin. Kalau zahir taat sahaja, batinnya tidak, ibarat kenderaan tak ada minyak. Ada kenderaan tapi tak ada minyak, mana tak berjalan. Jadi kita ni kena seiring.
Zahirnya taat kepada Allah, batinnya pun mesti taat juga kepada Allah. Zahirnya melakukan kewajipan, batinnya pun melakukan kewajipan. Zahirnya berusaha meninggalkan yang haram, batinnya pun berusaha meninggalkan yang haram. Dan jangan engkau hamba Allah yang sedang berjalan menuju kepada Allah dengan ibadah, jangan engkau khianat dengan kedua, yakni jangan engkau hamba Allah tadi, jangan engkau khianat, lawan bagi amanah. Khianat lawan bagi sifat amanah. Apa maksud amanah? Kalau sifat amanah para rasul dengan makna mereka tidak melakukan perbuatan yang maksiat ataupun yang haram ataupun yang makruh, zahir dan batin mereka sejak daripada kecil hingga diwafatkan oleh Allah. Itu sifat amanah yang ada pada para rasul dan para nabi. Ada pun di sini, dan jangan engkau khianat, maksudnya menyalahgunakan. Khianat di sini dengan makna menyalahgunakan nikmat tangan dan nikmat kaki yang diberi oleh Allah. Jangan engkau khianat dengan nikmat yang diberi pinjam oleh Allah. Maknanya jangan kita khianat. Jangan kita mengkhianati nikmat anggota kaki dan tangan yang diberi oleh Allah. Dan jangan engkau khianat dengan kedua, yakni kaki tangan, akan orang yang dipercayai engkau dengan dia. Maknanya jangan melakukan kezaliman kepada orang lain. Jangan berusaha menggunakan kaki dan tangan untuk membuat zalim kepada orang lain. Jangan. Kerana maksud bagi mensyukuri nikmat kaki dan tangan itu ialah menggunakan kedua anggota kaki dan tangan tadi kepada perkara yang diredai oleh Allah. Contohnya kita menggunakan tangan kita mencari rezeki yang halal, itu namanya bersyukur. Kita menggunakan tangan kita, jari kita menulis perkara yang baik-baik, itu namanya bersyukur. Itu tidak khianat. Kalau kita menggunakan jari kita menulis, kita menggunakan jari kita menulis perkataan-perkataan yang haram, maka namanya khianat. Namanya kita telah khianat dengan nikmat jari yang diberi oleh Allah. Jadi wajiblah bagi diri kita berusaha menulis yang baik, menulis yang baik-baik, menulis perkataan yang baik-baik, nasihat, teguran, ilmu yang bermanfaat. Jangan menulis perkataan yang kesat, cacian, makian dan sebagainya, perkataan yang diharamkan oleh Allah. Seandainya kita menggunakan jari kita untuk menulis ayat-ayat, perkataan-perkataan yang diharamkan oleh Allah, umpatan dalam bentuk tulisan ataupun hasutan yang tidak baik, ataupun ilmu-ilmu yang sesat, ilmu-ilmu yang merosakkan akidah, ilmu-ilmu yang merosakkan syariat, kita menulis fahaman-fahaman yang menyesatkan lalu kita kirimkan kepada orang ramai, itu diharamkan. Makna kita telah khianat dengan nikmat tangan yang diberi oleh Allah. Ada pun menulis ayat yang baik, ilmu yang baik, peringatan yang baik, itu dipanggil orang yang amanah. Orang yang amanah dengan nikmat tangan yang diberi oleh Allah. Dan jangan engkau pegang dengan makna dengan tangan. Dan jangan engkau murid, yakni engkau hamba Allah yang sedang menuju kepada Allah, jangan engkau pegang dengan tangan, maksudnya melainkan akan yang halal. Ini mudah-mudahan yang betul. Dalam kitab tu tulis apa bang? Dalam kitab tu
Melainkan apa? Ditulis itu. Makna tu mudah-mudahan yang betul. Tulis mudah-mudahan yang betul. Jangan engkau pegang dengan makna tangan tadi, melainkan akan yang halal. Akan yang halal. Jangan kau gunakan tangan kau untuk memegang sesuatu kecuali yang halal, maksudnya. Kalau di sini ikut ayat tu disuruh kita pegang yang haram pula, tu salah cetak tu. Kita tulislah kat tepi tu, buat nota, mudah-mudahan yang benarnya, mudah-mudahan yang betulnya, jangan engkau pegang dengan tangan tadi melainkan yang halal. Dalam kitab tu tulis haram mudah-mudahan yang benarnya, yang betulnya tulislah, buat catatan situ. Jadi jangan pegang benda-benda yang diharamkan. Jangan pegang, jangan sentuh benda-benda yang diharamkan oleh Allah, kecuali berhajat. Berhajat. Contohnya nak membuang botol-botol arak contohnya. Tu kena pegang lah. Dan jangan engkau tulis dengan keduanya tangan akan yang dilarang. Apa yang dilarang? Daripada yang memberi mudarat akan orang Islam. Jangan tulis, jangan menulis, jangan gunakan tangan kita untuk menulis perkataan yang haram. Apa perkataan yang haram? Umpatan, ataupun cacian, ataupun makian, ataupun mendedahkan keaiban. Itu semua perkataan yang haram ditulis. Hukum kita menulis ni sama dengan hukum bercakap. Hukum menulis sama dengan hukum bercakap. Apa perkataan yang haram kita cakap, haram kita tulis. Kerana maksud bercakap itu untuk memberi faham kepada orang lain. Begitulah juga tujuan kita menulis. Bukankah tujuan kita menulis itu untuk memberi faham kepada orang yang membaca? Jadi kalau kalau perkataan yang kita tuturkan itu perkataan yang halal, maka dipanggil orang yang amanah, bersyukur. Kalau kita menulis ayat-ayat yang halal, yang harus, maka masuk di dalam erti kata orang yang bersyukur dengan nikmat tangan yang diberi oleh Allah. Jadi kita tengok hari ini, contoh hari ini, setakat ni daripada kita bangun sampai ke sekarang, maknanya ada tak jari kita ataupun tangan kita mengusahakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, ataupun menulis ayat-ayat yang diharamkan oleh Allah? Contoh tadi, umpatan, fitnah, ataupun kita menyebar-nyebarkan fahaman-fahaman yang menyesatkan akidah, fahaman-fahaman yang merosakkan maknanya syariat. Ataupun ada tak kita tulis ayat-ayat yang menjadi asbab orang lain saling bergaduh, saling bermasam muka, saling bersangka jahat? Itu semua tulisan yang haram. Maknanya tak boleh tulis. Tak boleh tu, tak boleh tulis, tak boleh tulis. Haram menulis. Setiap perkataan yang haram disebutkan, haram didengar. Setiap perkataan yang haram dituturkan, haram didengar. Sebab tu kalau orang mengumpat, haram dengar. Kalau orang menceritakan aib saudara kita, haram kita dengar. Kecuali dengan hajat yang diharuskan. Dulu kita dah belajar, kalau tak silap, bab mengumpat dulu. Mengumpat yang diharuskan dulu. Tengok baliklah. Tengok balik. Begitulah juga setiap perkataan yang haram ditulis, haram dibaca. Bab lidah dah lepas belum? Bab lidah dah lepas ke belum lagi? Di dalam bab lidah itu. Jadi setiap perkataan yang haram dituturkan, haram didengar. Demikian juga setiap perkataan yang haram ditulis, haram dibaca. Kenapa? Setiap perkataan yang haram dituturkan itu akan memberi kesan mudarat pada hati kita. Setiap perkataan yang haram didengar itu akan memberi kesan yang buruk pada hati kita. Sebab itu dalam agama kita diharamkan mendengar. Kalau orang mengumpat, haram kita dengar.
Kerana dia akan memberi kesan yang tak elok pada hati kita. Paling tidak kita dah akan mula bersangka yang bukan-bukan kepada si fulan yang diceritakan hal dia. Padahal perkara itu belum tentu sahih. Betul tak? Kata ulama, perkataan ni yang keluar daripada mulut kita ni sama seperti makanan yang masuk dalam perut kita. Kalau yang masuk tadi tu baik, dia akan memberi kesan yang baik pada tubuh badan kita. Jadi kalau yang masuk tadi makanan yang beracun, dia akan memberi kesan mudarat pada tubuh. Begitulah juga perkataan. Bila kita dengar perkataan yang haram, kita nak dengar juga perkataan yang haram, akan memberi kesan yang buruk pada hati kita. Dia akan memberi mudarat pada hati kita. Sebab tu jangan dengar, jauhkan diri. Jauhkan diri. Umpatan, cacian, makian jangan dengar. Kalau orang menulis kepada kita tulisan-tulisan yang haram baca, jangan baca. Sebab kalau membaca nanti memberi kesan pada hati. Tapi nafsu suruh baca. Nafsu ajak baca. Nafsu ajak dengar supaya apa? Kita dapat mudarat. Bukankah nafsu dan syaitan bersama-sama nak merosakkan kita? Dia kata baca. Kita pun baca. Baca mudarat. Tak marah jadi marah. Tak sakit jadi sakit. Itu mudarat yang boleh mengajak, boleh menarik kepada benda yang lebih besar lagi. Islam ni, indahnya Islam ni, nak jaga penganutnya jangan buat sebab mudarat. Bukan biar mudarat tu tumbuh separuh kemudian baru cantas, bukan. Itu bukan Islam. Islam ni dia nak cantas daripada awal. Benih dia pun jangan ada. Sebab tu pun jangan buat. Itu Islam, nak memastikan penganutnya sejahtera, selamat zahir dan batin. Tapi kalau kita tak nak ikut, itu yang sampai mudarat pada kita macam-macam. Allah larang, Rasul larang mendengar perkataan yang haram. Tapi kita nak dengar juga. Nafsu kata dengar-dengar, kita tadah juga, mudarat diri kita. Agama kata jangan baca, kita baca juga, mudarat hati kita. Usaha maksudnya kena jaga zahir dan batin kita. Perbaiki maksudnya. Kita tak sempurna tapi ada usaha nak baiki. Dan jangan engkau tulis dengan keduanya. Dia tak cakap tapi tulis. Kita tulis ayat-ayat yang tak elok pada anak bini kita. Contoh maki hamun. Tapi dengan tulisan. Hukumnya haram, sama macam kita cakap berdepan. Faham tak tu? Kita caci maki tapi dalam bentuk tulisan. Bukan memang kita tak cakap dengan lidah, tapi jari ni menjadi pengganti. Sama dosa dia. Jadi elakkan, jangan. Ajar jari kita tulis yang baik-baik. Ajar jari kita, latih jari kita tulis yang baik-baik. Supaya kita pun mendapat manfaat, yang membacanya pun dapat manfaat. Kalau kita cakap yang haram, tulis yang haram, mudarat untuk diri kita dan mudarat untuk orang yang membaca dan mendengar. Bukankah Islam suruh kita ta'awanu alal birri wat taqwa, tolong menolong? Maknanya kalau saya cakap yang baik-baik, saya sedang menolong diri saya dan menolong sahabat-sahabat sekalian rahimakumullah untuk mendapat kebaikan. Kalau saya bercakap benda haram, saya sedang memudaratkan diri saya dan memudaratkan diri tuan-tuan. Kena tolong menolong. Pakat-pakat saling menjaga. Tapi setiap kebaikan tu pasti akan ada halangan, pasti akan ada hasutan daripada syaitan dan nafsu supaya jangan buat benda tu. Jangan buat kerana benda tu baik, kerana benda tu mulia. Syaitan dan nafsu dia bekerjasama muafakat untuk menjadikan kita hamba yang mendapat kebinasaan. Itu yang dinamakan peperangan tadi, nak kena berperang dengan nafsu syaitan ni, memang nak kena berperang yang takkan henti-henti. Lebih hebat lagi daripada peperangan di sana tu. Situ ada juga berhenti, ada juga berehatnya, betul.
Tapi peperangan dengan nafsu syaitan ni tak berhenti. Dalam solat pun nak kena berpegang, dalam majlis ilmu pun dia kacau. Dia kata pasang niat supaya orang tengok, supaya orang kagum, supaya orang pandang, supaya orang puji. Itu nak kena lawan lah benda-benda tu. Na'udzubillah. Tu jihad, peperangan yang lebih dahsyat, lebih besar lagi yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, lebih dahsyat daripada perang Badar lagi. Berjihad, berperang dengan nafsu sendiri, diri sendiri. Kita nak berlawan dengan orang senang, tapi nak berlawan dengan diri sendiri sangat payah. Kita boleh lawan dengan orang, tapi nak lawan diri kita tak boleh, tak kuasa. Makna tak ramai yang berjaya nak melawan diri sendiri. Nafsu kata tulis benda jahat, kita payah nak lawan, biasa turutkan, mana kalah lah kita. Dan jangan engkau tulis dengan keduanya tangan akan yang dilarang. Contohnya kita menulis, sengaja kita menulis sesuatu dengan niat kita nak menyakitkan hati orang yang membaca. Haram tulis. Innamal a'malu binniyat. Allah tahu apa maksud tulisan kita. Kita tulis begitu apa maksud? Baik ataupun buruk itu diketahui oleh Allah, dan kita takkan boleh lari daripada pengetahuan Allah, dan kita akan dihisap dengan apa yang kita buat. Ini ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni nak didik hati supaya jadi hati yang baik. Sebab apa? Kita tak boleh nak mentaati Allah, nak mencantikkan zahir sahaja, nak kena cantikkan juga hati. Zahir tu syariat, adapun inilah hakikat amalan. Inilah hakikat tasawuf ni, makna supaya hati kita seiring mentaati Allah seperti zahir. Kalau tak, nanti kulit luar je nampak cantik tapi isinya busuk. Kulit luar cantik tapi isinya busuk, isinya bergulat. Jadi ilmu tasawuf ni peranan ni nak mencantikkan isi tadi, biar muafakat dengan kulit dia. Biar muafakat dengan kulit dia. Bila kulitnya cantik, pada adatnya isinya pun cantik. Itulah peranan ilmu tasawuf tadi. Berkopiah dah, berserban dah, beridak dah, berjubah dah, tapi hati hasad, dengki. Hati suka bersangka jahat dengan orang, hati penuh dendam. Maknanya zahirnya cantik, kulitnya cantik, tapi isinya busuk, tak boleh makan. Mana? Buang dalam tong sampah. Buang dalam tong sampah atau buang dalam longkap. Tak boleh makan walaupun kulitnya cantik. Jadi ilmu tasawuf ni peranannya nak mencantikkan isi supaya dia betul-betul menjadi sesuatu yang bernilai di sisi Allah. Barulah dia mahal sisi Allah. Kalau zahirnya dia cantik tapi dalamnya busuk, tak ada nilai. Kata ulama, amal ibadah kita yang zahir ni kalau tak betul, tak muafakat dengan perjalanan hatinya, menjadi asbab Allah tolak, tak terima, samalah seperti bangkai nilai dia. Sama solat kita jadi bangkai, puasa kita jadi bangkai, baca Quran kita jadi bangkai. Sebab apa? Tak diterima oleh Allah, tak ada nilai. Tak ada nilai. Tak ada nilai. Quran kita jadi dunia, sembahyang kita jadi dunia, majlis ilmu kita jadi mulia, penghijrahan kita jadi dunia. Bukankah dunia itu di sisi Allah seperti bangkai? Bukankah dunia itu di sisi Allah seperti bangkai? Jadi apabila ketaatan kita itu tidak diterima oleh Allah dengan sebab ada pantang larang yang kita langgar, maka dia tidak boleh dipanggil akhirat. Kerana akhirat itu adalah sesuatu yang kita buat di sini dan dapat manfaatnya di sana nanti. Dan maksud dunia itu adalah sesuatu yang tidak memberi manfaat selepas kita mati. Walaupun kuliah, kalau seandainya kuliah kita ini tidak diterima oleh Allah dengan niat kita, dengan sebab niat kita yang tak baik, maka kuliah kita jadi dunia, maknanya jadi bangkai. Jadi bangkai. Walaupun pada zahirnya nampak amal ibadah, nampak amal akhirat.
Itulah pentingnya ilmu dan kefahaman untuk melakukan ibadat, supaya kita tidak tertipu dengan diri sendiri. Kadang-kadang kita menyangkakan yang diri kita dah banyak amal akhirat, rupa-rupanya semua tu jadi bangkai semua. Wal'iyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah bagi taufik, pertolongan kepada kita untuk berusaha memperbaiki zahir dan batin kita. Ini insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi jangan tulis. Dengan keduanya akan yang dilarang daripada yang memberi mudarat akan orang Islam. Tulisan kita tu menjadi asbab sesama Islam bergaduh, sesama adik-beradik jadi bergaduh, suami isteri jadi bergaduh dengan sebab tulisan kita. Ini banyak berlaku. Ini banyak berlaku. Sebab dia tulisan kita, yang bahagia jadi porak-poranda. Itu hasil daripada apa tu? Dengki, iri hati dan dengki. Na'udzubillah. Orang daripada erat silaturahim jadi putus silaturahim. Dan daripada ilmu yang diharamkan, jangan gunakan jari kita menulis ilmu yang haram. Contohnya mana? Kita menulis, kita mengarang ataupun kita berkongsi tulisan-tulisan, ayat-ayat yang terkandung di dalamnya fahaman-fahaman yang bercanggah dengan akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Saya sharekan, saya tulis, kawan-kawan, Tuhan duduk di langit ketujuh. Saya tulis, kawan-kawan, Tuhan duduk di atas langit. Saya sebar kan, haram. Ataupun saya terbaca, ada orang lain post, Tuhan duduk di atas langit. Saya pun share, haram saya share. Haram saya share. Kalau kita ada kebijaksanaan, pandai untuk menyekat fahaman-fahaman macam tu, kita boleh buat. Itu sebagai tanda tidak redha tersebarnya fahaman yang menyesatkan umat. Macam mana nak sekat akaun ni? Sebab akaun ni digunakan untuk menyebarkan fahaman yang sesat. Bagaimana cara dia? Gunakanlah kebijaksanaan kita, tidak haram. Itu mujahadah kita. Itu cara kita nak menyekat daripada tersebarnya fahaman yang menyesatkan umat. Silap-silap menyesatkan akidah. Na'udzubillah. Seperti ilmu sihir. Jangan karang ilmu sihir pula. Tulis ilmu sihir, lepas tu sebarkan. Ataupun buat buku, tulis buku ilmu sihir. Macam mana cara nak jadi tukang sihir yang hebat? Tips untuk menjadi ahli sihir yang hebat. Kita pun karangkan buku, kitab kita jual. Haram. Semua tu nanti orang yang baca, yang ambil manfaat, semua sampai mudaratnya kepada diri kita. Itu jadi dosa jariah. Ingat lagi kata Tok Guru, seseorang itu tidak boleh menguasai ilmu sihir kecuali dia mesti jatuhkan dirinya di dalam murtad terlebih dahulu. Seseorang tu dia tak boleh menguasai ilmu sihir kecuali dia kena jatuhkan dirinya kepada syirik dulu. Itu syarat dia. Kan kita tengok orang-orang yang dah tertangkap dengan perbuatan sihir ni, memuja-muja syaitan. Bukankah kafir perbuatan tu? Itu syarat untuk syaitan, jin iblis tadi bekerja sama dengan dia. Itu perjanjian dia. Wal'iyadzubillah. Tapi demi dunia orang sanggup. Demi dunia orang sanggup. Demi kedengkian orang sanggup. Dia tak peduli, tak ada nilai harga agama, tak ada. Apabila dalam hati kita ada cintakan dunia, agama tak ada nilai. Jadi dia sanggup buat apa saja untuk menunaikan keinginan hawa nafsu dia. Syirik pun syirik lah, murtad pun murtad lah. Yang penting atas dunia puas hati. Na'udzubillah.
Jadi jangan tulis ilmu sihir ataupun kita karang buku cara-cara nak jadi perompak yang mahir. Kita karang buku ataupun kita menulis tips untuk menjadi perompak yang mahir, jadi ahli skema yang mahir. Mudah nak curi, ni zaman payah cari duit ni. Kita kongsikan tips-tips itu. Haram hukum ni. Dan jangan engkau berjalan dengan kaki engkau kepada tempat yang haram. Ini tajuk ni kita sedang sembang pasal apa ni? Cara mensyukuri nikmat kaki dan tangan. Kalau orang tanya macam mana nak bersyukur dengan Allah, dengan sebab kita ni direzekikan nikmat kaki dan tangan, macam mana cara nak bersyukur? Inilah cara dia, jaga kaki tangan daripada buat benda haram. Itu cara namanya bersyukur. Jadi kaki pula macam mana cara nak jaga kaki ni sebagai tanda kita bersyukur dengan nikmat kaki yang diberi oleh Allah. Kena ingat, dengan asbab Allah kurniakan kita ni kaki, betapa banyak dah urusan dunia kita jadi senang, betul? Cuba kita fikirkan kalau Allah Ta'ala tak rezekikan kita kaki, boleh tak kita nak kerja sini? Boleh tak saya nak datang sini? Payah, tak boleh. Jadi banyak sangat pertolongan Allah. Kita kena ingat perbuatan baik Allah pada diri kita tu, barulah akan timbul rasa sayang pada Allah. Kita rasa nak ikut dia, kita rasa nak sayang pada dia, nak patuh pada dia, nak taat pada dia. Sebab apa? Terlalu banyak pertolongan. Itu cerita kaki, tak cerita akal lagi. Kita takkan bijak, kita takkan faham sebarang jenis ilmu kalau tak diberi kewarasan oleh Allah. Macam mana kita nak dapatkan pekerjaan yang hebat-hebat, pangkat yang hebat-hebat, kalau akal kita tak diberi oleh Allah? Jadi bagaimana cara nak berterima kasih dengan Allah? Mensyukuri, mana gunakan kepada perkara yang Allah redha. Allah bukan suruh bayar, takkan terbayar. Allah suruh syukur, mana gunakan kepada perkara yang Allah suruh. Jangan gunakan kepada benda yang Allah larang. Di kaki tadi, jangan digunakan kaki tadi, jangan digunakan, dan jangan engkau berjalan dengan kaki engkau kepada tempat yang haram. Jangan pergi tempat haram dengan niat, tapi ada kalanya harus ataupun dibenarkan pergi tempat haram tadi dengan niat dia nak pergi menyelamatkan saudara dia, contoh. Tu tak apalah. Tapi kalau melangkah ke tempat yang haram dengan niat memang nak buat benda haram, itu haramlah hukumnya, mana tidak bersyukur dengan nikmat kaki. Nak pergi tempat haram, nak pergi berdakwah contoh, tak ada masalah. Lepas orang joget-joget, lepas orang mabuk-mabuk, dia kata minta dengan pemilik bar tu, saya nak cakap 5 minit je lah. Cakap-cakap, tiba-tiba ada keinsafan dalam hati orang-orang yang si pemabuk dan sebagainya. Itu tak apa, itu dakwah. Samalah juga melangkah ke tempat yang baik tapi dengan niat yang jahat pun haram juga. Bagaimana? Masjid, niat apa? Curi tabung. Dia kata pergi mana? Masjid. Pagi tadi pergi, petang pergi, rajin sungguh pergi masjid. Memang rupa-rupanya curi tabung masjid. Maknanya itu haram lah. Ataupun pergi masjid tujuan nak merompak ke, nak buat benda-benda jahat, walaupun melangkah kaki ke masjid, hukumnya haram juga. Maknanya Allah tegah melangkah ke masjid dengan niat yang macam tu. Allah tegah. Haram ni apa maksud? Tegahan lah. Tegahan yang muktamad, itu hukum haram. Syarak, hukum syarak haram. Apa maksud haram? Tegahan daripada Allah kepada kita sebagai tegahan yang muktamad, putus, tak ada tawar menawar. Haram ni mana tak boleh buat langsung, siapa pun tak boleh. Tak pilih bulu, siapa pun tak boleh, itu haram. Dan haram ni tak boleh dipilih-pilih untuk ditinggalkan. Benda haram boleh tak kita pilih-pilih nak tinggal? Dia sama macam wajib. Benda wajib tak boleh pilih-pilih nak buat. Kena buat semua sebab wajib. Berbeza dengan sunat. Sunat boleh pilih-pilih nak buat. Aku nak buat duha, kau boleh habaq dia, aku tak nak buat. Tak ada masalah. Aku nak baca Quran tapi tak nak berqiyamul lail, silakan. Aku tak nak mengaji ilmu-ilmu fardu kifayah, tak ada masalah. Tapi aku tak nak mengaji fardu ain, tak boleh, haram.
Begitulah juga benda haram, tak boleh pilih-pilih untuk kita tinggalkan. Oh, dalam banyak-banyak benda haram ni aku nak tinggalkan judi je, tapi agak nak. Tak boleh lah, sebab haram ni muktamad kena tinggal semua. Benda haram dalam hati pun sama. Waktu solat, waktu ibadat, wajib tak ikhlas? Ikhlas dalam ibadat apa hukum? Wajib ke sunat ke haram? Wajib ikhlas. Barang siapa yang beribadat tanpa ikhlas, hukumnya haram. Jadi ilmu tasawuf ni nak mengajar kita apa benda yang wajib dalam hati dan apa benda yang haram dalam hati. Jangan kita hanya tahu tentang halal haram yang zahir. Tentang halal haram yang batin pun kita kena tahu, sebab sama tuntutannya daripada Allah. Kalau yang dikatakan haram kena tinggal, sama ada zahir ataupun batin. Riya haram, wajib tinggalkan riya. Ujub haram, wajib tinggalkan ujub. Dengki haram, wajib tinggalkan dengki. Bersangka jahat, hukumnya haram, kena tinggalkan sangkaan jahat. Takabur, sombong, haram, wajib meninggalkan takabur. Jadi jangan kita faham kita ni hanya perlu ambil tahu benda yang halal haram yang zahir, sedangkan halal haram yang Allah tuntut dalam hati kita tak ambil peduli. Ini yang akibatnya nanti beribadatlah sampai mati pun amalan kita takkan diterima oleh Allah. Awal tadi saya dah bagi tahu, dia kena seiring taat zahir dan taat batin, baru mendatangkan kebahagiaan. Kalau zahirnya taat, sembahyang tak tinggal, tutup aurat, baca Quran, bersedekah, berzakat, berwakaf, tapi hatinya hasad, dengki, ujub, takabur, adakah mendapat kebajikan dengan apa yang kita buat tu? Tak dapat. Sebab tu kena seiring. Sebab tu fiqh pun kita kena mengaji, tasawuf pun kena mengaji. Dua-dua ni fardu ain. Satu lagi tauhid, akidah. Ini mesti bergabung dalam ibadah. Tauhid, tasawuf, syariat, dia kena bergabung, barulah amalannya itu berjalan kepada Allah. Benda haram dalam hati pun kena tinggal. Boleh tak nak pilih-pilih tinggal benda haram dalam hati? Tak boleh. Contoh, saya memilih untuk meninggalkan bersangka jahat dengan orang, sebab bersangka jahat itu haram, jadi saya tinggalkan. Tiba-tiba saya mengambil sikap takabur pula. Maknanya di situ saya memilih-milih. Maknanya di situ saya memilih-milih benda haram. Faham baik-baik, benda haram kena tinggal semua. Yang boleh dipilih-pilih untuk ditinggalkan itu benda makruh. Benda makruh boleh pilih-pilih untuk tinggalkan. Contohnya, saya tak nak makan jering, tapi petai saya nak makan. Tak apa, benda makruh boleh pilih-pilih untuk ditinggalkan. Yang terbaik tinggal semua, itu makruh. Begitulah sunat tadi. Sunat boleh pilih-pilih untuk buat, yang terbaik buat semua. Adapun yang wajib bukan pilihan, bahkan paksaan daripada Allah. Kenapa kata paksaan? Kerana ada ancaman azab jika ditinggalkan. Sembahyang saja, cari nafkah saja, menuntut ilmu tak mau. Ada janjian azab situ. Sebab tu yang wajib tak boleh pilih untuk buat, yang haram tak boleh pilih untuk tinggal. Semua kena tinggal. Sifat-sifat haram dalam hati wajib kena buang semua. Bukan pilih-pilih. Aku ikhlas dah dalam ibadat, aku ikhlas, cuma berdengki je sikit-sikit. Tak boleh, tak mau, tak boleh. Dia kena bersih semua. Itulah ibadat. Bukan senang Bukan senang nak duduk syurga tu. Kena ada ilmu. Al-ilmu imamul amal, Nabi kata. Ilmu itu ikutan bagi amal. Amal tanpa ilmu Allah tak terima. Buatlah sebanyak apa pun. Kerana apabila kita melakukan amal tanpa ilmu, pasti ada undang-undang dan pantang larang yang kita langgar tanpa kita sedar. Kita bawa kereta motor tanpa mempelajari undang-undang jalan raya, mesti ada undang-undang yang kita akan langgar tanpa kita sedar. Tiba-tiba kena saman. Apa salah saya, encik? Tadi kau mau potong double light. Oh ya ke? Tak boleh potong. Saya ingatkan garis dua tu tanda potong.
Contoh, jadi kena belajar maksudnya. Takut kita ni beribadat dengan keadaan jahil. Jadi ada benda-benda penting yang kita langgar. Nanti akibatnya amalan kita tak diterima oleh Allah. Selepas mati baru tahu amal kita Allah tak terima sebab ada banyak langgar pantang larang waktu hidup dulu. Menyesal tak kita? Menyesal kita, tapi dah terlambat. Dah terlambat. Barangkali dia buat ibadat dalam keadaan akidahnya salah. Boleh jadi dia buat ibadat dalam keadaan hatinya tidak betul-betul ikhlas. Dan banyak lagi sebab. Jadi bila kita belajar, nanti Allah akan tunjukkan, Allah akan terangkan, Allah akan tunjukkan. Itu maksud bimbingan Allah yang kita minta dalam solat tu. Ihdinas siratal mustaqim. Minta Allah bimbing kita ke jalan yang lurus. Dengan cara apa Allah Ta'ala nak memberi bimbingan hidayah tadi? Dengan ilmu lah. Sebab tu orang yang tak nak menuntut ilmu adalah orang yang menolak hidayah daripada Allah. Dia tak nak petunjuk Allah. Tapi dia minta. Dia minta tapi dia tak mau bila Allah nak bagi. Sebab tu kita kena faham apa yang kita baca dalam solat tu. Kita minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Hidayah tu makna petunjuk. Daripada tak tahu jadi tahu, daripada tak faham jadi faham. Siapa yang memberikan kefahaman? Allah. Siapa yang membukakan kefahaman? Allah. Bukan guru, bukan majlis ilmu, tapi hakikatnya yang membukakan kefahaman itu, yang menghilangkan kejahilan itu adalah Allah. Tanda-tanda apabila Allah Ta'ala sayang kepada seseorang itu, Allah akan memberi hidayah kepada dia. Tapi kalau sekadar dapat hidayah belum selamat lagi. Perlukan taufik. Taufik itu apa? Pertolongan untuk mengamalkan apa yang telah ditunjuk oleh Allah. Supaya hidayah tadi tidak menjadi maklumat, sekadar maklumat sahaja. Tidak diamalkan. Jadi ada dua ni kita kena minta, hidayah dan taufik. Petunjuk pun kena minta supaya kita tahu mana pantang larang, syarat rukun ibadah, kena tahu, kena faham, yang ni kena buat, yang ni kena tinggal. Kemudian satu lagi kena minta taufik, pertolongan supaya Allah membantu kita melaksanakan, mengamalkan. Kalau benda baik yang Allah dah tunjukkan, minta tolong supaya Allah beri taufik supaya boleh mengamalkan benda baik yang kita dah tahu. Dan minta tolong kepada Allah supaya memberi taufik kepada kita meninggalkan benda haram. Kita banyak dah tahu benda haram, benda tak boleh, tapi kita masih lagi ulang. Kenapa tu? Tidak mendapat taufik daripada Allah, tak dapat pertolongan. Jadi perlukan taufik dan hidayah. Dua-dua tu kena minta selalu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan benda yang baik tu baik dan beri taufik untuk aku amalkan. Tunjukkan kepada aku benda jahat tu jahat dan tolong aku untuk meninggalkan. Jangan minta petunjuk aja, hidayah minta sekali. Nanti kan kalau minta petunjuk macam-macam halal haram kita tahu, tapi tak berganjak pun amalan kita. Yang mengumpat tetap mengumpat, yang berdengki terus berdengki, tapi cerita pasal hukum hakam semua kita tahu. Jadi tak nak begitu. Kerana tidak ada kemuliaan seorang penuntut ilmu itu selagi dia tidak mengamalkan ilmu dia. Dan jangan berjalan dengan kaki tadi ke tempat yang haram. Nak pergi mancing tak apa? Pergi mancing tak apa, cari rezeki. Tak apa, nak pergi mancing. Di mana pergi jalan mancing? Tak, cari rezeki. Itu tidak haram. Tidak haram lah. Kecuali dia nak pergi mancing dengan tajaan-tajaan yang haram. Itu haram pergi. Pendeknya, dan kepada tempat orang yang zolim, jangan pergi tempat orang zolim. Jangan pergi tempat orang zolim. Apa maksud orang zolim? Orang yang tidak mentaati perintah Allah, itu orang zolim. Orang tak taat kepada Allah, itu orang zolim. Jangan pergi. Melainkan makna baru harus pergi berjumpa dengan orang-orang zalim ni kerana darurah, makna hal yang tak dapat dielakkan. Tu boleh pergi. Tapi kalau semata-mata nak pergi, tak boleh. Kenapa? Menjadi sebab orang yang zalim tadi merasakan yang dirinya benar dan dia akan berseronok dengan kunjungan orang tadi, kerana dia merasakan dirinya baik, padahal dia membuat kezaliman. Dia membuat kezaliman, tapi bila orang datang ziarah dia, jumpa dia dan sebagainya, dia akan merasakan dirinya baik dan dirinya betul. Tidak akan menyedarkan diri dia. Sebab tu tak boleh pergi jumpa orang-orang zalim ni, melainkan darurah, tak dapat tidak dah, berhajat sangat dah, ada benda urusan yang penting kita pergi jumpa dia, tu lain. Tapi kalau saja-saja pergi nak meraihkan dia, tak boleh. Sebab akan menjadikan dia orang yang seronok dengan kezaliman dia. Dia tak akan nampak salah dia.
Pendeknya makna ringkasnya, segala gerak engkau, segala gerak geri kita dan segala diam kita itu adalah sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala atas engkau. Jadi gerak diam kita ni nikmat Allah. Bergerak pun nikmat, diam pun nikmat. Maka syukurilah nikmat gerak dan diam kita ni. Pastikan gerak dan diam kita itu menjadi ibadat. Itu maksudnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu wa atam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una. Rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli putri unsa wa dzakar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal Allah minkum.